Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Hari ini bersama kita adalah sebuah Chery G11 yang mana ia adalah kereta tahun 1986 ataupun 84. Saya pun kurang pasti, tetapi ia adalah pada tahun tersebut. Kereta ni datang dengan masalah yang mana dia pernah tambah gas tapi tak sampai sehari gas habis. Tapi bila saya tracing, cari memang tak jumpa bocor kat mana. Tak ada kesan minyak langsung, tiada apa, semua kering kontang. Akhirnya saya dapat tahu bahawa rupa-rupanya pemilik kereta ini telah salah memasukkan gas. Yang mana gas untuk kereta sebelum tahun 1993. Seperti yang saya cakap pada video ini, kita dapatkan pasti bahawa kereta ni adalah dia model R12 punya gas. Dia tersalah masuk gas. R134A bersifat sangat halus. Dia mempunyai molekul yang sangat halus yang mana jika kita termasuk ke dalam sistem R12 yang sepatutnya direka untuk masukkan gas R12, ia akan bocor begitu sahaja tanpa meninggalkan kesan. Maybe ada minyak sikit-sikit, tapi disebabkan kereta ni owner sudah meninggalkan dia hampir 6 tahun. Tiada gas. Dia hidup dengan aircon tak ada kat kereta ni. Apa yang berlaku sebenarnya? Jawapan dia bocor adalah di semua tempat. Apabila gas bocor di semua tempat, apa yang berlaku adalah tiada langsung tinggalkan kesan kebocoran. Tiada minyak, tiada apa, sebab semua minyak tersebut hanya stay dekat dalam kompresor. Jadi, apa yang kami buat adalah kami telah membuka semua bahagian aircon kereta ini dan akhirnya kami jumpa bocornya, iaitu di semua tempat. Ya, itulah jawapannya. Dia bocor kat semua tempat. Hampir semua getah pada aircon kereta ni tiada satu pun yang masih lembut. Semua keras disebabkan salah masuk gas. Itu je. Dia salah masukkan gas. Okey, mari kita tengok depan-depan macam mana saya buat untuk kereta ni. Jom. Okay, so mula-mula kita akan buka dia punya depan dulu. So kita nak tengoklah apa masalah kereta ni semasa dia menjadi R12. Jadi step yang pertama adalah kita kena tengok dia punya saluran dia. Kita akan cari dia punya kebocoran dekat mana, and then satu-satu kita kena tengok satu. Sebab R12 ni sifatnya adalah besar. Molekul dia besar. Jadi kalau R134A ni dia punya sifat dia lebih kecil. Jadi kita akan nampaklah dia bocor dekat mana. Kita kena tengok satu-satu. Dan kalau kita jumpa, kita akan confirm, saya tekan kat situ. Tapi disebabkan dalam kes ni dia dah masuk ke R134A, confirm ada bocor. So bila ada bocor, kita kena settlekan semuanya. So kita memang akan buka semua. Dah tak ada apa lagi yang tinggal lah. Jadi saya akan tunjuk dulu macam mana dekat dia punya bahagian mana yang nak kena buka. Semestinya semualah. Okay, jom kita tengok satu-satu. Okay, first kita akan buat dia punya penukaran. Dia punya piping ni kita akan buka sepenuhnya. Buka piping, and then bila kita dah buka piping, and then kompresor tu kita kena keluarkan. Kena buka kondenser kat bahagian depan ni kita kena keluarkan, and then kita kena cuci. Kita kena buat satu-satu. Kompresor tu kita kena keluarkan, cuci satu-satu. Piping pergi ke receiver dryer, kita kena buka dan tukar. Dryer jangan pakai yang lama, tukar yang baru. And then kita masuk pergi ke cooling coil. Cooling coil pun kita kena cabut juga. Cooling coil kita kena keluarkan, and then kita kena cuci. Kita tak nak ada minyak, baki-baki minyak yang ada dekat dalam sistem ni untuk dia bercampur dengan minyak yang untuk gas R134A. Itulah cara yang sebenar untuk kita retrofit. Ingat, ini adalah untuk sistem Denso, bukan untuk Senden. Senden sama je, cuma kompresor pun kena tukar. Bukan setakat tukar dryer je. Dryer dan kondenser dan kompresor kena tukar. Dua-dua kena tukar. Kalau kereta anda masih memakai aircon R12, apa yang anda perlu buat adalah anda boleh retrofit. Apa yang dimaksudkan dengan retrofit? Sistem tersebut masih memakai sistem yang sama. Akan tetapi tidak semua kereta boleh buat seperti apa yang saya akan cakap sekejap lagi.
Contoh, untuk sebuah kereta yang memakai sistem Sanden. Jika anda pakai sistem Sanden, anda boleh menukar aircon kereta anda dengan mengeluarkan kompresor and then masukkan kompresor yang direka memang untuk R134A. Dan apa yang perlu dibuat seterusnya adalah buka semua sistem dan tukar semua getah yang ada pada sistem, kecuali pipe yang memang dibuat menggunakan getah. Semua o-ring, gasket, semua kita perlu tukar kepada o-ring yang memang direka untuk R134A dan kompresor Sanden yang memang ditulis perlu guna untuk gantikan R12 punya kompresor. Akan tetapi kereta ni adalah jenis kompresor Denso, yang mana nama sebenar dia dulu adalah Nippon Denso. Saya dah baca dekat dia punya manuals, dia punya PDF, apa sahaja yang dia dah sediakan, memang tiada satu pun tulis kompresor apa yang boleh menggantikan kompresor jenis ni. Jadi, apa yang saya buat adalah saya hanya menukar minyak yang untuk R134A. Jadi, apa yang saya perlu buat adalah saya perlu membuang semua minyak yang ada dalam sistem. Buka semua pipe, tembak, bersihkan dalam tu, gunakan chemical, langsung tak ada minyak R12. Dan kemudian kompresor tu pun kita bersihkan dan baru kita masukkan minyak R134A. Minyak yang digunakan adalah berbeza untuk R12 dan untuk R134A. Dia tak guna minyak yang sama. Jika anda termasukkan salah minyak, apa yang berlaku adalah sistem tersebut akan tersumbat dan akhirnya akan menyebabkan kebocoran di bahagian yang susah nak capai dan banyaklah kerja nak kena buat. Jadi kalau kita buat untuk nak retrofit, pastikan tukar sepenuhnya semua gasket, minyak. Pastikan kita cuci bersih-bersih sebelum masukkan gas R134A. Perlu diingat, sistem untuk R12, jika kita masukkan gas R134A, R134A, sistem tersebut tidak akan dapat sesejuk R12. Kenapa? Sebab dia punya thermodynamic value berbeza sedikit. Tidak banyak, tapi anda takkan rasalah dekat dunia nyata. Tapi itu kita akan bincangkan pada video yang lain. Jika anda nak pasal video tu, pastikan anda tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang like untuk video ni. Nanti dulu, belum habis lagi. Jadi apa yang saya masukkan gas ni, kalau kita tengok sistem dia menggunakan gas 600 gram, apa yang kita buat untuk sistem ni, kita hanya perlu turunkan dalam 10% daripada gas tersebut. Okay, kalau dia masukkan 500, kalau spek asal 500 gram, kita kena turunkan 10%. Jadi 500, 10% maksudnya 450 gram. Jadi itu yang saya buat dan saya masukkan, dan apa yang saya dapati, tiada langsung bubble pada side glass. Pada side glass langsung tak ada bubble. Itu yang kita nak. Jom kita tengok dia punya kesejukan selepas saya dah siap buat kereta ni. Jadi setelah kita tukar gas daripada R12 pergi R134A, kita telah menukar o-ring, kita telah menukar dia punya jenis minyak dalam kompresor. Step seterusnya adalah kita masukkan gas. Okey, untuk kemasukan gas ni, kalau kereta yang lama tu, seperti saya cakap tadilah, kalau 600 gram kita kena kurangkan, kalau 500 gram kita kena kurangkan, jadi 450 gram. Itu pun kalau kita tahu spek untuk kereta tersebut lah. Kalau macam kes ni kita tak tahu berapa gas yang gram tu kita kena masuk berapa banyak, sebab tak ada dekat dalam buku, tak ada manual. Puas dah saya cari. Jadi kita kena tengok dia punya bubble dekat dalam dia punya side glass. Nanti saya akan buat video macam mana nak gunakan side glass ni. Side glass macam mana nak tengok adakah gas dalam tu sudah mencukupi. Sebabnya aim dia adalah untuk selepas kondenser kita nak ada gas. Maksudnya dalam kondenser, selepas dryer, maksudnya dalam dryer tu dia liquid sepenuhnya. So semestinya tak nak ada bubble. Jadi kita akan masukkan gas sampai tak ada bubble dekat dalam dryer, dalam side glass tu dia tak ada bubble. Even dalam Toyota, contoh yang seingat saya, pada sebuah Toyota Corolla Altis, dia tak ada tulis berapa gram, dia just tulis kat situ, masukkan gas sampai bubble hilang. Kemudian apa yang kena buat adalah masukkan gas 100 gram tambah daripada selepas kita cukupkan dah tak ada bubble tu. Kita buat konsep yang sama, kita masukkan sampai dah tak ada bubble dan kita akan lebihkan sebanyak 50 hingga 100 gram lagi. Sebab kita tak tahu kemampuan kereta ni, sebab kita tak ada
alat yang mencukupi untuk baca dia punya temperature, dia punya pressure dekat certain tempat. Okey. Untuk kereta ni saya telah berjaya mendapat sebanyak 8.8 darjah Celsius. Exactly berapa saya tak ingat, tapi memang 8 lah yang penting. 8 darjah Celsius, alhamdulillah sejuk. Customer suka, happy. Sekarang pun temperature telah menunjukkan hampir 10 darjah Celsius. Okay, untuk aircon ni memang dia akan lambat sejuk. Normal kalau waktu panas macam ni, lambat nak sejuk tu it's normal, bukan perkara luar biasa. Okay, dia normal nak sejuk. Kalau nak sejuk cepat, best lah kereta pagi-pagi sejuk cepat lah. Tapi waktu tengah hari yang penting dia sejuk sampai ke suhu yang kita nak dan dia boleh hidup mati. Itu maksudnya sudah cukup mencukupi sejuk. Okay, alhamdulillah kita dah berjaya tukar kereta Daihatsu Chery G11 daripada R12 pergi kepada R1T4A tanpa ada masalah. Dan kita dah testing kereta ni hampir 3 hari dan semuanya berjalan dengan lancar, tak ada bocor. Kita dah check satu-satu. Jika anda pun adalah salah seorang pengguna kereta lama yang nak tukar kepada R1T4A, datanglah ke bengkel saya. Dan alhamdulillah, insyaAllah kita akan settlekan dalam 2 atau 3 hari sebab ia terpulang kepada jenis kereta tersebut. Jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta.